Oh, tanya soalan tadi. Apa soalan tadi? Okey, baik-baik. Soalan berkenaan bagaimana kita seorang guru untuk menghadapi kepelbagaian ragam-ragam pelajar-pelajar kita dalam kelas kita lah. Jadi kita pertama kali kita kena tahu yang mana kita ni sendiri manusia kan, dilahirkan dengan pelbagai ragam lah. Manusia banyaknya lazimnya manusia itu ada ragam masing-masing. Tak banyak orang yang sama ragam dia. Jadi bila kita faham itu, maka kita akan faham bila mana kita masuk dalam kelas, kita masuk dalam dunia persekolahan, kita akan berjumpa dengan pelajar-pelajar yang pelbagai ragam mereka ni. Jadi bila mana kita tahu pelbagai ragam, maka kita kena kenal pasti setiap pelajar itu tersebut. Kita kena melakukan analisis terhadap pelajar-pelajar kita supaya kita dapat kenal pelajar kita punya ragam, kita dapat kenal pelajar kita punya gaya dan juga latar belakang pelajar kita. Supaya pertamanya kita tahu kelebihan dan cara mereka belajar. Yang kedua, kita juga dapat tahu permasalahan yang dihadapi oleh pelajar kita. Jadi kemudiannya, bila kita dah tahu masalah, tahu latar belakang, tahu ragam pelajar kita dan bagaimana mereka belajar, maka kita ni sebagai seorang guru, kita ni kena menjadi seorang yang kreatif dan inovatif. Banyak kita ni kena cuba cara-cara baru, kita cuba terapkan di dalam kelas kita. Jadi antara kaedahnya adalah cuba dan jaya. Hari ini kita pakai satu cara, tak jadi kita pakai cara yang lain. Kita pakai cara yang lain. Itulah cara dia. Yang pertama. Yang keduanya, terdapat jugalah beberapa kaedah yang lazimnya kita biasa dengar. Bagaimana guru ni nak menghadapi kepelbagaian ragam pelajar-pelajar dalam kelas. Di antaranya, guru-guru boleh menggunakan kaedah belajar berkumpulan. Kita buat satu kumpulan, sama ada kita kumpulkan mereka mengikut gaya masing-masing, ragam masing-masing. Kemudian kita ajar kumpulan tersebut dengan cara pengajaran yang tertentu. Ataupun kita gabungkan mereka dalam satu kumpulan supaya mereka bergaul sama sendiri, mengubah pemikiran mereka. Yang kemudian keduanya, kita boleh guna cara pengayaan dan juga pemulihan. Pengayaan ini atau lebih kita masukkan sebagai pengukuhan. Ini untuk pelajar-pelajar yang dalam pelajaran mereka ini, pelajar itu agak faham, mudah faham. Dan kemudian pemulihan ini untuk pelajar-pelajar yang perlukan perhatian lebih. Maka ini antara cara-cara yang terbaik untuk kita gunakan dalam menghadapi kepelbagaian pelajar. Kemudiannya, kita boleh mengadakan pengajaran dan pembelajaran secara individu. Iaitu ini kita kena ada usaha yang lebih sedikit kerana kita akan go through by individu lah. Kemudian antaranya lagi, kita mempelbagaikan bahan bantu mengajar. Kerana kita tahu pelajar-pelajar ini kadang-kadang mereka perlukan stimulus. Bahasanya stimulus, dalam bahasa Melayunya kita panggil sebagai rangsangan. Supaya mereka ni mampu menarik minat pelajar-pelajar ini untuk memberikan perhatian kepada kita. Kenapa kena berikan perhatian? Kerana bila dapat perhatian, insya-Allah mereka akan dapat apa yang kita katakan. Kemudian kita juga kena pelbagaikan strategi lah dalam pembelajaran kita. Seperti saya katakan tadi, kita kena inovasi dan inovatif dan juga kreatif. Jadi kita berusaha banyak cara dalam mempelbagaikan teknik pengajaran kita, dalam usaha kita untuk memasuki dan menggenggam perhatian pelajar-pelajar kita ini. Jadi itulah sedikit sebanyak berkenaan kaedah ataupun cara-cara kita nak menghadapi kepelbagaian pelajar di dalam kelas kita. Sekian, terima kasih. Ada soalan lagi? Ada soalan satu lagi, betul. Tadi soalan apa? Okey, baik. Bagaimana cara kita nak menjadi qudwatun hasanah kepada anak-anak murid kita sebagai seorang guru? Qudwatun hasanah ni sebenarnya, kalau kita dah tahulah, kita cerita sikit. Qudwatun hasanah ni merupakan maksudnya contoh tauladan yang baik. Jadi soalan tadi adalah bagaimana kita nak menjadi contoh tauladan yang baik kepada anak-anak murid kita. Jadi macam kita katakan tadi, kita belajar dalam bidang pendidikan ni, kita tahu bahawasanya guru ini merupakan salah seorang daripada ejen sosial yang mana kita ni membawa satu elemen dalam masyarakat. Jadi untuk pelajar, seorang guru ini merupakan, bagi saya lah ataupun bagi kita semua, merupakan guru, ibu bapa kedua bagi anak-anak kita. Jadi bila mana dinamakan sebagai ibu bapa, maka sudah pasti ia akan menjadi contoh ikutan buat anak-anak. Jadi sebagai seorang guru, bagaimana nak menjadi qudwatun hasanah ataupun contoh ikutan yang baik untuk pelajar-pelajar? Bagi saya, satu saja, mudah cerita, mudah faham, adalah walk the talk.
walk the talk. Kita jalankan apa yang kita cakap. Jadi guru kalau kita tengok, tak ada guru yang akan cerita benda buruk, ajar benda buruk. Tapi guru semua akan ajar benda baik. Cuma kadang-kadang jadi masalah yang menjadi pelajar tidak mengikuti apa yang guru cakap itu adalah guru tidak walk the talk, guru tidak jalankan apa yang dia cakap. Jadi untuk menjadi contoh ikutan yang baik, kita dah cerita benda baik banyak untuk anak pelajar kita. Suruh buat baik, suruh bersedekah, suruh bersemayang, suruh berhormat orang lain. Tapi kadang-kadang kita lupa nak tunjukkan contoh pada anak-anak murid kita. Jadi cara nak jadi contoh ikutan yang terbaik adalah kita jalankan apa yang kita cakap tu. Apa yang kita lontarkan, kebaikan yang kita lontarkan, kita buat depan mata mereka. Maka sudah pasti ini akan menjadi satu elemen, satu medium untuk menarik anak-anak kita mengikut tingkah laku kita. Jadi itulah sedikit sebanyak yang dapat saya kongsikan berkenaan soalan bagaimana guru boleh menjadi qudwatun hasanah buat anak-anak murid. Bye, saya nak tengok balik.